Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Kita masih membicara tentang tajuk besar dia, iaitu iman. Kita masuk pada kesan dan faedah iman. Kita berhenti hari itu ni tak silap yang ketiga ke apa kan? Yang ketiga iaitu kesan dan faedah iman. Yang ketiga, Allah pelindung mereka. Tak silap, yang ketiga Allah pelindung mereka, iaitu kesan dan faedah beriman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala, yang ketiga kesan dan faedah iman ialah mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman ni, dia Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia, akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kisah-kisah yang kita tengok, kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu contoh penghijrahan. Yakin sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjalanan Nabi, lebih kurang 12 hari perjalanan Nabi, semuanya kita nampak datang pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma hijrah yang dipampalkan tu sebagai suatu ujian bagi orang yang beriman.
Selagi mana dinamakan hidup di atas muka bumi ini, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dah mati, habislah ujian-ujian tu. Jadi selagi kita masih hidup, masih lagi kita bernyawa, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai satu kepada peringkat ketika kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti pun akan ada ujian-ujian iman kita, iaitu datang iblis, syaitan nak goda kita, nak asuk kita supaya penutup kehidupan kita tu kita tidak menyebut kalimah yang agung, iaitu la ilaha illallah. Itu yang kita takut. Kita takut fitnah yang besar, iaitu fitnah mati kita. Kalau atas dunia kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut akhir-akhir kehidupan kita tidak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Sebab apa? Ketika tu ujian yang paling besar ketika tu dalam keadaan kita tu lemah. Dalam keadaan kita lemah lah, tak apalah kita kuat. Kita boleh berlari, kita boleh kejar, kita boleh berjalan dan sebagainya. Kita kuat, kita gagah. Tu pun kadang-kadang iman kita kalah, iman kita lemah. Dalam suasana kita sihat, kita gagah pun kadang-kadang kita tertewas dengan pujukan rayuan daripada iblis dan syaitan. Ini yang kita takut. Tambah-tambah ketika akhir-akhir kehidupan kita, ketika tu lemahnya badan kita, tak berupaya badan kita ketika tu. Hanya yang ketika itu iman kita ni yang nak bantu kita, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah ujian yang sebesar mana sekalipun, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun dia kembali. Kita seperti mana kita sebut sebelum ni, dekat-dekat nak sakarah akan datang berupa mak ayah kita. Rupa ayah kita, ni mak ni ayah ni. Islam tu betul, Islam yang kamu ikut selama ni salah, bohong semata-mata. Ketika tu takut-takut kita tak mampu. Kiranya atas dunia dulu ni kita abai tanggungjawab kita. Kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu Allah biarkan kita dalam keadaan tidak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mai guru-guru kita, dia merupai guru-guru kita, dia mai dia akan sebut saya yang duk mengajak, saya duk mengajak dulu ni semuanya tipu belaka. Jenuh kita nak berhadapan ketika itu. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu. Yang bermaksud Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Allah, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Baqarah ni beritahu Allah tu bantu, penolong, wali kepada orang yang beriman, yang mengeluarkan kata Allah mereka itu daripada kegelapan kepada cahaya,
Daripada tak beriman kepada beriman kepada Allah. Daripada tak yakin kepada yakin kepada Allah. Tu hati kita ni, yang mana Nabi sebut hati kita ni berbolak-balik, duk bolak-balik. Sak yakin, sak tak yakin. Sak yakin, sak tak yakin. Tu kita diseru supaya minta doa pada Allah, ya muqallibal qulub. Hati yang duk bolak-balik ni supaya Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam agama kita, ya muqallibal qulub sabbin qulubana ala dik. Maksudnya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, yang hati ni kadang-kadang kita rasa okey, kadang-kadang kita rasa tak okey, kadang-kadang rasa percaya, kadang-kadang rasa ini adalah mainan-mainan hati, yang di sana juga ada bisikan-bisikan yang namanya iblis, yang kita sebut dah sebelum ni. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an zikrahman nuqallahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah yang maha pemurah, kata Allah, bagi mereka syaitan yang duk damping dengan dia, lupa sahaja akan Allah Subhanahu wa taala, jauh sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendekatkan kita? Iblis, Allah kata. Allah kata berpaling sahaja daripada peringatan Allah, maka bagi kamu, kata Allah, syaitan yang duk damping dengan kamu, yang kita telah hurai dah sebelum ni, dihuraikan, ditafsirkan ayat ni, umpama iblis yang menghampiri kamu sebagai teman rapat kamu tu umpama tanduk yang ada pada binatang. Umpama syaitan yang duk damping dengan kita sebagai kawan rapat kita tu, umpama dia buat contoh, umpama tanduk yang ada pada binatang. Kuat tak tanduk tu yang ada pada kepala binatang tu? Tanduk lembu, tanduk kambing, tanduk kebau. Agak-agak susah tak kita nak keluarkan tanduk tu? Susah. Kalau kita buat korban pun nak kena apa? Bakar dululah kepala tu, baru tanduk tu akan keluar. Dia lekat sungguh, kita terpaksa menggunakan hammer, kita terpaksa menggunakan kenakan kampak dan sebagainya untuk kita nak buang tanduk yang melekat pada kepala binatang. Umpama macam itulah Allah buat perbandingan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka syaitan yang duk damping dengan dia menjadi teman rapat dia. Umpama seolah-olah rapat dengan dia, dekat dengan dia. Iblis tu umpama tanduk yang melekat kepada kepala binatang. Kuat ada duduk, dekat ada duduk, dekatlah macam tu. Kita tak mau. Kalau masa kita gagah, kalau masa kita kuat dalam keadaan dia dapat mengajak kita ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, takut-takut ketika dalam keadaan kita lemah, yang tidak siapa yang boleh kita nak bergantung. Tak ada siapalah yang kita nak boleh bergantung. Hanya kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu masa kamu senang, kamu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin ketika masa kadang-kadang kita ketika tu tak ada dah pertolongan. Hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika tu yang kita nak dapat minta tolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita disebut Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, tak silap dalam surah Taha, Allah beritahu, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika ataska ayatuna fanasita wa kadzalika yawman tunsa. Kata Allah, orang yang berpaling daripada peringatan Allah,
Orang yang tak mau kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tak mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Tok Bilal ni yang sehari sekali, sehari semalam 5 kali duk seru hayya ala salah, duk sebut selalu duk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Duk laung selalu dalam azam. Kadang-kadang hatinya tidak terketuk sedikit pun, tak rasa pun panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hayya 'alas salah, dengan hayya 'alal falah. Marilah sembahyang tu Nabi sebut orang yang berjaya 3. Nabi ketika tanya kepada Sayyidina Ali, tahukah kamu orang yang berjaya? Kalau orang tanya kita orang berjaya ke orang yang ada kedudukan, Ustaz, orang yang kaya, orang yang berharta, orang yang ada kedudukan dan sebagainya, kita kata itulah orang yang bahagia. Nabi kata orang bahagia ni orang yang ada 3 ni. Yang pertama, dia mendapat rezeki yang halal, walaupun sedikit, tapi rezeki yang dia dapat tu rezeki yang halal. Tetapi kalau dia dapat rezeki yang banyak tetapi rezeki tu tak halal, tak berkat dalam kehidupannya. Seperti mana seorang mengadu kepada Imam Syafi'i tentang rezekinya tak cukup-cukup. Gaji banyak tapi tak cukup. Gajinya 5,000 dirham. Banyaknya gajinya 5,000 dirham. Mai mengadu kepada Imam Syafi'i, ya Imam, tak cukup ni, kenapa ni banyak ni tak cukup ni? Maka Imam Syafi'i beritahu kepada orang yang minta pandangan, minta nasihat daripada Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i beritahu padanya, kamu jumpa kepada majikan kamu, minta kurang daripada 4,000 dirham. Kalau kita kan minta lebih lah, Tuan Haji, minta lah bagi 6,000 dirham ke 10,000 dirham dah. Imam Syafi'i kata minta supaya diturunkan menjadi 4,000 dirham. Bulan seterusnya dia main mengadu lagi. Dia kata tak rasa bahagia juga, tak rasa tenang juga kehidupan, walaupun dalam keadaan dikurang dah, tak tenang juga. Imam Syafi'i kata pi minta lagi, minta turun lagi 3,000 dirham. Kalau kita pakai minta turun lagi daripada 5,000 turun 4,000, daripada 4,000 turun jadi 3,000 dirham. Ketika tu lepas 3,000, lepas sebulan seterusnya, dia main mengadu kepada Imam Syafi'i. Dia rasa selesa kehidupan, dia rasa aman kehidupan, dia rasa cukup, dia rasa bahagia, dia rasa ketenangan dalam kehidupannya. Maka Imam Syafi'i sebut, maksudnya 3,000 dirham tu patut padan dengan kerja yang kamu buat. Tu kadang-kadang kita kerja tak banyak mana pun, kerja 8 jam, tapi yang kerja 4 jam. Orang break tengah jam, dia break sejam setengah. Maksudnya apa? Dia ambil kesempatan daripada apa? Sedangkan sumber rezeki yang dia dapat tu, walaupun sekupang, walaupun 5 duit, walaupun RM1 dapat, kalau sumber tu sumber yang haram, maka tidak ada keberkatan. Maka layaklah kalau benda-benda tu bila masuk dalam perut benda-benda haram, maka layaklah tempat bakaran api neraka lah tempat bagi dia. Maka Nabi kata yang pertama, orang yang nak dapat bahagia, nak dapat pertolongan daripada Allah, nak dapat keberkatan dalam kehidupannya, yang pertama-tama ialah orang yang dapat rezeki yang halal. Walaupun sedikit, asalkan kita dapat tu rezeki yang halal. Ini kita kena pakat jaga. Kita dapat rezeki yang halal dan kita guna pula tempat yang halal. Kadang-kadang dapat rezeki halal tapi dia guna kepada yang haram. Kita nak dapat rezeki yang halal dan kita guna pula rezeki itu jalan yang baik. Kadang-kadang dia dapat rezeki yang haram tapi dia guna tempat yang halal. Ini pun salah juga. Kita nak rezeki yang kita dapat tu rezeki yang halal dan kita guna rezeki itu ke jalan. Sebab esok ni rezeki yang kita dapat, kita akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti, rezeki itu kamu dapat daripada mana dan kamu guna kepada mana.
Rezeki yang kita dapat ni kita guna kepada kita dapat di badan mana dan kepada mana yang kita guna kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tu biarlah rezeki yang kita dapat tu kita guna jalan yang baik, tuan-tuan. Tu ada satu kisah ketika mana hak rezeki kita kalau dia guna jalan yang baik, umur yang pendek boleh jadi panjang. Kisah ketika Nabi Daud alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, boleh tak dia nak bersama dengan malaikat maut? Bukan senang, tuan-tuan, nak hidup bersama malaikat maut. Kita pun tak mau nak pun nama malaikat maut pun kita tak mau, Israel pun kita tak mau, tuan-tuan. Dia minta pada Allah, ya Allah, boleh nak aku nak bersama dengan malaikat maut ni. Ketika mana Allah berkenan ke permintaan dia melihat malaikat maut tu pingsan dia seketika. Pingsan dia, tengok wajah malaikat maut pun pingsan dah. Kita takut-takut dekat-dekat nak mati, esok malaikat maut mai pun takut-takut tak ada nak kata apa. Tara Nabi Daud ke melihat malaikat maut wajah yang asal pun dalam keadaan pingsan. Ketika tu malaikat maut minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diubah supaya tidak jadi rupa yang asal dia. Ketika tu upaya yang lain daripada wajah malaikat maut. Ketika tu dia sedar, dia hidup dengan, dia bersama dengan malaikat maut, iaitu Nabi Daud alaihissalam. Dalam kuliah, dalam bersama dengan kaumnya Nabi Daud. Ketika bersama dengan malaikat maut beritahu kepada Nabi Daud, dia kata si anu tu 3 hari lagi dia akan meninggal. Malaikat maut tahu. Ada riwayat sebut malaikat maut ni Nabi sebut sehari semalam duk ziarah kita 70 kali. 70 kali, tuan-tuan. Ni malaikat maut mai duk ziarah kita ni sehari semalam 70 kali duk ziarah. Sedap kan? Tengok masa tu kita tak mau. Ketika dia mai sampai ajal kita tu kita tak mau. Kita duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sampai kita sebut sebelum ni, sampai kita nak tidur tu hakikatnya tidur itu ialah sebahagian daripada kematian. Tidur kita itu adalah sebahagian daripada kematian. Seolah-olah ketika tu kita mati, tapi Allah Subhanahu Wa Taala buh balik nyawa kita tu. Hakikatnya separuh mati itu kita sebelum kita nak tidur, tuan-tuan, tutupkan dengan tidur kita dengan kalimah yang agung, iaitu la ilaha illallah. Tutup dengan la ilaha illallah. Maka malaikat maut beritahu kepada Nabi Daud, si anu tu lagi 3 hari dia akan meninggal. Lepas 3 hari, lepas seminggu, lepas sebulan tak meninggal juga si hamba ni. Maka Nabi Daud tanya kepada malaikat maut, tak mati pun? Sedangkan kamu kata tadi sebelum ni 3 hari dia akan dicabut nyawa ni, buat tak mati ni? Maka malaikat maut beritahu, ketika sampai 3 hari dia keluar daripada majlis kamu, dia menginfakkan 3 dinar. Bukan 3 dirham, 3 dinar. Kalau kita kan 1 dinar lebih kurang 800 ringgit macam tu lekuk 1 dinar. 800 lebih kurang 8 kali 3, 2,000 lebih lah. Dia menginfakkan harta dia, dinarnya, kepada seseorang dengan 3 dinar. Dan orang yang terima terima sumbangan, dia terima sedekah kepada orang tadi ni, mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umur si anu ni. Maka Allah panjangkan dengan 1 dinar 10 tahun. Kali dengan 3 dinar 30 tahun. Banyak, tuan-tuan. Tu kalau kita nak bagi pada seorang, minta orang tu doa kat kita. Mintalah doa apa pun. Minta tolong Tuan Haji ni, minta tolong doa dekat saya, Ustaz. Sedangkan malaikat maut hanya dia tahu kematian kita yang ada dalam Lauh Mahfuz tu. Malaikat maut tahu. Kan ketika umur kita 4 bulan, ketika mana Allah SWT perintahkan malaikat tulis ni, dia duk cantik amalan ni, rezeki dia, umur dia, jodohnya, semuanya ada dalam Lauh Mahfuz tu, tulis catatan amalan baik buruknya. Tetapi dalam hak qada' mubram tu, malaikat maut pun tak tahu. Kalau hak dia qada' sebut dengan qada' mu'allaq, qada' tu dalam Lauh Mahfuz, malaikat maut dia tahu. Malaikat rezeki tu dia tahu ada dalam Lauh Mahfuz, tapi dalam disebut dengan qada' mubram. Qada' tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Yang tu malaikat pun tak tahu.
Tu kadang-kadang dengan doa kita, dengan silaturahim kita, dengan kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, dengan doa-doa malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Tu banyakkan kita sedekah tuan-tuan. Kalau kita sedekah pada seseorang, kita lebih baik kita mendoakan kebaikan untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki tuan haji, murahkan rezeki tuan, murah rezeki puan dan sebagainya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur. Minta doa pada Allah. Yang pertama disebut dengan rezeki yang halal. Itu kita nak jadi orang yang bahagia ialah rezeki yang halal. Tengok rezeki kita tu halal tak halal. Kalau halal, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang hak Islam ni bukan kata haram. Hak benar-benar syubhah pun kita dilarang. Benda ni halal ke haram? Halal ke haram? Benda yang syubhah. Maksudnya kita kena tinggal. Kerana apa? Benda-benda ni ditakuti benda-benda akan terjebak kepada benda-benda yang haram. Yang kedua, Nabi sebut kepada Sayyidina Ali, kalau kamu nak jadi orang yang berjaya, kata Imam Syafi'i, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ali, maka dia kata apa? Duduk dalam majlis ilmu. Duduk bersama dengan alim ulama, duduk dalam majlis zikrullah yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya kita tuan-tuan, selalu saya sebut dan juga kita pernah sebut dah sebelum ni tanggungjawab kita. Sekurang-kurangnya kita peruntukkan masa, bukan banyak pun, 1 jam sahaja, 24 jam Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa kepada kita. Bukan banyak pun, 1 jam sahaja sehari semalam. Tak boleh maghrib, mungkin subuh. Tak mungkin boleh subuh, mungkin zuhur. Tetapi selalu tempat kita ni maghrib. Waktu lain mungkin tak ada kuliah. Mungkin waktu maghrib inilah waktu yang sesuai. Kita mewajibkan atas hak benda ni bukan benda yang sunat pengajian ni. Yang kita sebut dah sebelum ni termasuk hak fardu ain, yang disebut dengan hak fardu ain talibul ilmi faridun ala kullil muslimin wal muslimat. Yang pertama, awaludin ma'rifatullah. Awal agama ialah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena belajar perlu tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, sebab kita ada tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita mai saja-saja, kita mai ni ada tujuan. Allah jadi kita ni bukan jadi saja-saja, bukan hanya nak seronok-seronok sahaja, bukan saja-saja. Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita di atas muka bumi ni ada tujuannya. Tujuan apa Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita? Tujuannya sebagai khalifah untuk menguruskan alam ni. Tujuan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala lantik daripada banyak-banyak makhluk. Kita bukan banyak makhluk kita ni. Ada mendapat kata 3% kita manusia ni. Dalam banyak-banyak makhluk yang hak disebut dengan hak 3 makhluk ni, iaitu manusia, jin dan iblis dan juga malaikat ni, kita hanya 3% sahaja. Malaikat dan jin dia ada, malaikat dengan iblis dia ada, jin dengan iblis dia ada 7%. Dan malaikat dia ada 90%. Malaikat ramai. Tu kita sebut dulu ni. Di antara satu-satu langit tu pun 10 kali ganda kita. Ni hak kiri kanan kita yang duk tulis baik buruk kita pun 2 kali ganda. 2 kali ganda kita dah. Malaikat-malaikat lain banyak malaikat-malaikat. Kita hanya sedikit sahaja kita mai. Cuma yang hak sedikit hak kita yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih dalam banyak-banyak makhluk yang Allah sebut khalaqal insan nafi ahsani takwim ni, sesungguhnya kami jadikan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Allah Subhanahu Wa Taala lantik pula kita sebagai ketua, sebagai khalifah. Mulianya kita. Walaupun makhluk lain tu besar, malaikat besar dah kita sebut selalu besar malaikat. Satu sayapnya malaikat Jibril yang kita pernah sebut sebelum ni, satu sayapnya di antara langit, di antara timur dan barat.
Dia ada 600 sayap, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak lantik di kalangan malaikat sebagai khalifah. Jin juga besar, tuan-tuan. Makhluk-makhluk lain, pokok-pokok besar dah. Binatang-binatang besar dah. Kita dengan lembu pun kita kalah. Dengan gajah lagi-lagilah. Dengan ayam, nak amat ayam pun tak larat dah kita, tuan-tuan. Di segi saiz bentuk, tenaga, kekuatan, makhluk-makhluk lain tu semuanya dalam keadaan apa kuat. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita ni, tuan-tuan, akal fikiran. Yang kita sebut dulu ni, makhluk yang hak kita sebut yang paling kuat di atas muka bumi ni, yang ada di atas dia, yang ada di bawah dasar bumi Allah Subhanahu Taala, tembaga. Itu makhluk yang kuat. Yang pertama makhluk yang kuat ni, ialah ni di dasar ni dia ada tembaga. Meh ni ada dalam perut bumi kita tu. Kepanasan dia sehingga boleh meletup gunung berapi. Kepanasan dia, cairan dia, panasnya. Kalau kita ni tak nampak lah. Kalau Indonesia dia ada lah. Ataupun kalau tuan-tuan nak tahu, nak tengok, dibaling ada, dilegung. Dilegung ada ayam hangat. Ada lah ayam hangat. Kalau hak nombor 1 tu bertelur ayam pun masak. Dulu-dulu orang nak pergi mandi lah. Hak mandi pun nombor 3 kan nombor 4. Itu pun kena turun pelan-pelan. Hak pertama tu bok. Kepanasan bumi tu. Nah, abang kata kuatnya, ada tembaga, ada cairan panas, ada benda-benda yang kuat. Tetapi sekuat-kuat tembaga, sekuat-kuat benda yang ada kepanasan tu dapat dikalahkan oleh ayak sahaja. Dapat dikalahkan oleh benda yang panas tu, benda yang keras tu bukan dikalah oleh ayak, dapat dikalahkan oleh api sahaja. Tembaga meh yang sekuat-kuat yang keras tu dapat dikalahkan oleh api sahaja. Dengan bakar tembaga tu, dengan bakar meh tu akan jadi cair. Kuatnya api. Tadi kita kata yang keras tu, yang kuat tu adalah tembaga, adalah emas, perak dan sebagainya. Tetapi dia dapat dikalahkan oleh api sahaja. Kuatnya api yang Allah jadikan. Sekuat-kuat api, kita kata api tu kuat, tuan-tuan, dapat dikalahkan oleh ayak. Kalau rumah terbakar kan, kilang terbakar kan, hutan terbakar, orang ambil tanah kan, orang ambil pasir kan, orang ambil ayak. Orang cari ayak. Maksudnya apa? Sekuat-kuat api yang membakar, yang membakar sesuatu, dapat dikalahkan oleh ayak yang lembut sahaja. Kuatnya ayak. Sekuat-kuat ayak dapat dikalahkan oleh angin. Apabila angin tu ciut, dia akan jadi awan, dia akan jadi hujan. Kuatnya angin dapat dikalahkan oleh angin. Kuatnya ayak dapat dikalahkan oleh angin. Dengan cuban angin tu sahaja, ayak tu akan diserak naik menjadi hujan. Kalahnya ayak. Kuatnya angin. Sekuat-kuat angin, tuan-tuan. Angin tu kuat, tuan-tuan, rumah pun melambung. Pokok besar-besar habis patah, habis keluar, habis angkat. Kuatnya angin tu. Dia buat lari habis rumah-rumah, semuanya terbalik. Kenapa? Kerana angin, kuatnya angin. Sekuat-kuat angin dapat dikalahkan oleh bukit. Bukit gunung, bila angin pi, tuan-tuan, sampai di gunung, sampai di bukit, angin tu akan terbelah. Dia kalah dengan bukit. Kalau tadi rumah tercabut rumah, pokok tercabut pokok, tetapi dia kalah dengan gunung dan bukit. Sampai di gunung, sampai di bukit, angin tu akan terbelah jadi 2, 3 dan sebagainya. Kuatnya gunung dan bukit. Tetapi tuan-tuan, muslimin muslimat, kuatnya bukit dapat dikalahkan oleh manusia. Manusia buat pi hantar piho. Kuatnya bukit, kuatnya gunung. Tengok di Kuala Kangsar tu, depa bom saja, bom, hancur habis gunung yang keras, yang kuat. Kenapa? Kerana manusia Allah kurniakan dia akal.
Tu kata istimewanya manusia. Maka Nabi kata orang nak jadi orang yang bahagia, duduk bersama dengan ahli-ahli, orang-orang alim, orang-orang ilmu. Duduk dalam majlis zikrullah, duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Dengan majlis ilmu lah dalam keadaan apa? Dia akan tunjuk jalan yang hak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita wajibkan atas kita peruntukkan atas kita sekurang-kurangnya sehari sejam, bukan lama. Sejam tambahlah SOP ni tak sampai sejam. Bunyi-bunyi tu dia bozor berhenti terus Ustaz. Bunyi-bunyi tu berhenti terus seluruh terus terutama kawasan kita ni. Di Selangor pun samalah hari tu saya pergi kuliah di Selangor, hari tu pun samalah di Tanah Rata Kemarin Helm pun sama juga. Bunyi-bunyi tu dia bozor berhenti. Saya kata bagi lebih saya main pun 4 jam ni. Kita tak ada Ustaz, tengah jam juga. Walaupun kita main 4-5 jam pun dia kira 40 minit. Ikut SOP. Kerana apa? Kerana kita duduklah tak apa, jangan tak duduk sejam pun, asalkan walaupun tak dapat buat sejam, jangan tinggal terus. Setengah orang tak mau buat tu, dia kata 20 minit nak mengaji apa, 30 minit. Kita tak mau buat lama, jangan tinggal. Hak sikit buat juga sikit pun. Sekurang-kurangnya ada kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, Nabi kata, Nabi beritahu kepada Sayyidina Ali nak dapat jadi orang yang bahagia di atas dunia ni ialah mengengkali sembahyang berjemaah 5 waktu. Ni yang kadang-kadang payah kali didik imam untuk bila boleh gagah sebab dia memang duduk masjid. Ni yang kadang-kadang kita payah nak mengekali dalam keadaan sembahyang berjemaah 5 kali sehari. Tapi kalau kita tak mampu buat 4, tak apa, tak mampu buat 5 sebab-sebab tertentu, kerja dan sebagainya, kita buat 4. Tak mampu buat 4, kita buat 3. Tak mampu buat 3, kita buat 2. Buat maghrib dan isyak. Tak mampu kita buat maghrib. Tak mampu Ustaz, saya kerja malam Ustaz, kita main subuh. Ustaz, saya kerja siang Ustaz, main maghrib. Apakah salah? Apa kita nak salah nak letakkan, kita nak salahkan kerja kita kerana kerja kita tak boleh main rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan masalah yang ada kerja siang, amai malam, kerja malam, amai siang, tak ada alasan. Jangan kita bagi alasan. Kenapa? Hak benda-benda ni apa? Akan jadi orang yang bahagia. Tu kita nak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala. Ayat yang kita sebut ni ialah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah kata Allah itu wali kepada orang yang beriman. Allah tu penolong kepada orang. Jangan kita rasa takutlah. Kak Ustaz, Allah seorang lagi kita buat baik ni, lagi kita ikut, kita yakin kadang-kadang awak lah Allah bagi ujian macam-macam ni. Awak ni macam tak adil ni, orang yang tak sembahyang, orang yang tak taat perintah Allah kan nampak senang, nampak kaya. Nampak macam Allah sayang kat mereka lebih pada kita hak duk main sembahyang ni. Kadang-kadang hak main sembahyang naik bisikal, hak nu hak tak sembahyang BMW. Dan macam-macam tak adil benda ni. Ini tak adil. Macam cerita Piramli tu. Tak, di segi adil tak adil ni, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentu pada kita semuanya baik belaka. Sebab Allah tahu dia yang mencipta alam ni, dia tahu baik buruknya untuk hamba-hambanya. Sebagai contoh macam ni lah, kita buat contoh mudah-mudah. Hak kita tuan-tuan. Kalau tadi ni bumi alam ni hak milik Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah kita mai dan kepada Allah lah kita balik. Kita buat contoh kita lah. Contoh kita tahulah kebaikan keburukan kita sebab kita yang urus kita. Contoh, kita beli kasut 500. Dan satu kasut kita beli RM2.5. Yang hak 500 kita pakai pi dusun. Hak 500 kita pakai pi bendang. Hak 500 kita pakai pi motong, pi menebah dan sebagainya. Orang tengok nampak pelik tak? Pelik orang tua ni. Hak mahal-mahal pi dusun. Hak yang kasut ikat dengan tali rupiah dengan dawai buat main masjid. Pelik orang kenuri, pelik minum yang ketum orang tua ni pelik sangat ni. Bagi dia, orang yang beli kasut 500 dia pakai pi dusun tu baik untuk dia. Kerana apa? Bila dia pakai yang mahal-mahal, dia jejak duri patah tak duri tu? Duri pun patah.
Jejak kaca-kaca pun hancur. Kaki dia pun akan selamat kerana dia pakai yang mahal-mahal. Agak-agak kalau dia pakai main masjid hal 500 agak-agak. Sembahyang maghrib tadi kosong ada agak-agak. Contohlah kita pakai hal 500 buh di luar tuan-tuan. Kita nampak kasut di masjid banyak duk potong buat V banyak. Potong depan pun ada, potong V pun ada. Tuhan masjid tuan-tuan. Tambah-tambah kita pakai 500. Allahu Akbar. Agak-agak kosong dah tuan-tuan. Pakai tak kosong dah. Pia 5 kasut 500. Cuba dia pakai RM3 main masjid. Bayang kosong tak? Dia tahulah hak dia. Sama juga Allah SWT alam ni milik dia. Dia tu Khalik, pencipta, kita ni makhluk. Apa yang dia buat, dia atur semuanya baik belaka. Kita kena sangka baik dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita rasa hak benda tu baik, tapi hakikatnya tak baik. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak baik, tetapi di sisi Allah SWT baik belaka. Contoh kita kata hari itu dia nak pergi meniaga tuan-tuan. Kebetulan nak pergi meniaga motor pancik macam-macam lah. Pancik pula duk maki apa kat motor buat lah. Pancik pula nak pergi meniaga nak dapat untung apa. Meniaga kecil-kecil nak untung apa dia nak marah. Rupa-rupanya dengan kerana pancik tu terlewat tengah jam, terlewat 20 minit. Kalau kena sebab kalau dia tak pancik, tentu sampai tu dia akan aksiden. Bersangka baik dengan Allah SWT. Mungkin kerana lambat kita dengan sebab-sebab tu, Allah SWT nak menyelamatkan kita benda yang hal lebih besar tu. Kita yakin dengan Allah SWT. Apa yang Allah SWT atur dalam kehidupan semuanya baik betul. Kalau dalam keadaan Allah SWT nak hina tu, tentu dalam keadaan sahabat-sahabat, tentu para-para anbiya terlebih dahulu. Contohnya nabi-nabi termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji sampai tidak ada makanan di pulau oleh orang kafir Quraisy 3 tahun tak ada makanan. Tak berasa rumah-rumah Nabi, tak berasa rumah-rumah sahabat. Ada riwayat mengatakan mereka makan daun-daun kayu saja. Patut-patutnya Habibullah, kekasih Allah tu Nabi tu. Kekasih Allah tu Nabi tu nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu melalui Gua Thur dan sebagainya, bermacam-macam ujian. Sedangkan Nabi tu siapa? Habibullah. Boleh tak Allah SWT nak hijrah Nabi tu macam mana? Nabi ketika Nabi diangkat oleh Allah SWT ketika Isra' dan Mi'raj semalam mudah nak hijrah daripada Mekah naik borak baik mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kata jadi mudah bagi Allah, tapi dak Allah tak mau macam tu. Allah nak atas dunia ni kamu ikut perintah Allah Ta'ala. Apabila kamu ikut perintah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pimpin kita, akan pelihara kita. Sebab Nabi sebut dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu jengkal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat dia satu hasta. Allah akan lebih ingat daripada kita. Kita ingat sedikit tapi Allah lebih ingat daripada kita ingat pada Allah. Orang yang ingat pada Allah satu hasta, Allah akan ingat dia satu depa. Orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah ingat dalam keadaan berlari. Allah tu lebih ingat daripada kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tu lebih sayang daripada kita sayang. Tu dalam keadaan apa? Hamba-hamba yang buat dosa waktu siang, Allah tunggu di waktu malam nak ampun. Keampunan Allah tu lebih luas, meliputi langit dan bumi. Keampunan Allah tu sebesar mana dosa pun, hamba-hamba yang buat dosa di waktu siang, Allah bukakan keampunan, buka pintu taubat untuk hamba-hambanya minta ampun. Hamba-hamba yang buat dosa di waktu malam, Allah tunggu di waktu siang nak ampunkan hamba. Sehingga syaratnya hamba-hambanya kembali disebut dengan wasari'u ila maghfiratun. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Allah suruh kita cepat-cepat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Walaupun dosa kamu banyak mana pun tak apa, asalkan kamu minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mai sembahyang.
Dalam semayang ada Rabbir firli, ya Allah ampunkan dosaku. Kalau tak main semayang gegak, bila masa kita nak kata astagfirullah? Lepas semayang saya, lepas semayang maka dan tak dan. Semelekung angkit di rumah lagi-lagi sakan lagi-lagi sakan lagi tak kata apa nah, nak zikir pun tak dan nak apa pun tak dan dah. Qul wallahu inna ta'ina kalau baca rajin pun 2 ayat tu. Sekurang-kurangnya kita dalam semayang kita sibuk-sibuk mana dalam semayang kita lebih kurang 10 minit kita semayang. Dalam semayang tu duduk antara 2 sujud kita mengucapkan Rabbir firli, lepas tu wa'fu anni, kita duk minta mohon ampun dengan Allah Subhanahu taala. Allah akan ampun dosa kita asalkan kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu taala. Jangan kita main-main minta sungguh-sungguhlah dengan Allah. Ni kita minta macam tak mau doa pun macam mau tak mau minta doa pun bukan hidung minta lah bagi elok-elok, minta doa pun buah tanpa minta doa pun angkat sebelah satu sebelah duk main WhatsApp. Minta sungguh-sungguh dengan Allah, rayu kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Allah nak hamba-Nya merayu mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang kita duk sebut selalu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Allah nak hamba-hambanya berdoa tu. Nabi tuan-tuan, Nabi tempat kasut putih pun dia minta doa dengan Allah tu Nabi. Kalau Nabi dalam keadaan apa? Nabi ni Habibullah pelintah Allah bagi dah, tapi nak abad sebut dengan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Muhammad ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Balasan yang demikian kerana sesungguhnya Allah menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Biar balasan demikian kerana apa? Kerana manusia tu beriman, yakin dengan Allah SWT, yakin dengan janji-janji Allah SWT. Cuma pertolongan kalau zaman Nabi, tiap-tiap peperangan mereka yakin dengan Allah Ta'ala. Walaupun terkadang-kadang di segi tenteranya orang Islam sedikit, pertolongan daripada Allah. Datang pertolongan, turun malaikat-malaikat Allah, turun angin-angin yang menterbangkan kemah-kemah orang kafir Quraisy. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala tanpa disangka-sangka datang. Janji orang-orang yang beriman yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan Allah tolong. Cuma tolong kadang-kadang kita minta lah, mungkin Allah tak bagilah. Mungkin Allah bagi besok. Berhenti Berhenti tak? Bunyi berhenti tak? Terus lagi. Boleh terus sikit. Habis sikitlah. Sikit lagi. Kita berhabislah sampai yang 4 ni. Cuma dia kata kita kena atas ujian dululah. Nak dapat sesuatu pun uji. Apa-apa dunia pun ikut sunnatullah. Nak dapat kejayaan pun nak kena atas usaha ujian. Disebut dengan wa iza azamta fatawakkal 'alallah. Usaha di segi sunnatullahnya berusaha. Contohnya penyakit ni usaha dengan kita pakai penutup mulut, dengan kita buat penjarakan, dengan kita pakai sanitizer tangan dan sebagainya. Kenapa? Itu sebagai usaha, sebagai syariat kita. Tapi hakikatnya pertolongan daripada Allah. Wa iza azamta fatawakkal. Lepas tu jangan lupa pada Allah SWT. Kita pening kepala, kita demam, usaha pi beli Panadol, pi jumpa doktor, usaha. Tapi yang nak nyebab sembuh tu bukan Panadol tu, dengan bukan sebab doktor. Yang nak sembuh tu ialah Allah SWT. Dia tak boleh pisah, maksudnya kena bergabung di antara dua. Dia itu syariat dan juga akidah, pegangan akidah kita yang menyembuh tu, yang mengenyang, yang bagi segalanya adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala buat sunnatullah, buat untuk bagi mudah kita lah. Contohnya makan, kita akan Allah bagi sunnatullahnya akan rasa kenyang. Bayangkan kalau makan Ustaz tak rasa kenyang macam mana? Makan tak kenyang, jenuh. Buat kenduri 10 kawah pun tak habis, tak cukup. Makan tak kenyang. Allah buat siap untuk mudahkan manusia. Makan Allah bagi rasa kenyang. Tapi itu di segi hukum adat kita makan kenyang.
Salah tak? Tak salah. Semua pegangan akidah kita yang mengenyang tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya racun, macamnya sebab-sebabnya minum racun dia mati. Hakikat yang mati tu Allah, tapi asbab racun jangan kita campak tu sebut. Jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Kita tahulah benda tu benda mabuk. Jangan kita duk cuba-cubalah benda tu. Allah Subhanahu Taala buat sunnatullah untuk mudah kita. Allah buat siang, Allah buat malam, Allah buat lelaki, Allah buat perempuan, Allah buat miskin, Allah buat kaya. Kalau bagi semua lelaki seronok tak? Tak seronok. Nak lelaki nak perempuan. Allah buat tu untuk kita, untuk kemudahan kita, kebaikan kita. Kalau semuanya malam seronok tak? Tak seronok. Kalau semua jadi kaya, seronok saya kaya. Kaya seronok? Tak seronok juga. Kalau kaya tuan-tuan, kita nak beli kereta, ada tak orang jual kereta? Mana ada jual kereta? Sebab apa? Siapa nak buat kereta? Orang yang buat kereta pun kaya juga. Aku pun tak mau buat. Orang jual kereta pun kaya, nak upah lagi dah kaya dah. Kerana ada hidupan kita nak pergi pasar malam pun tak ada. Bapa tak ada orang jual ikan, tak ada orang jual sayur. Siapa nak pergi tanam sayur, nak pergi tanam sawi? Siapa nak tanam bayam? Siapa nak turun laut? Berapa orang yang turun laut pun kaya juga. Seronok tak? Kita nak makan roti canai, boleh makan roti canai tak? Tak boleh makan. Sebab apa? Yang jual roti canai pun kaya juga. Macam kita juga. Kita contohnya ada kereta. Ada kereta. Contoh saya buat ada kereta. Siapa nak jadi driver kita? Ada driver. Hak driver pun dia pun kaya juga. Tu Allah bagi tu ada pasang-pasangnya. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia ni. Kalau ada benda tu bukan kita rasa nikmat. Baru rasa nikmat tuan-tuan. Kalau tidak tak rasa nikmat tuan-tuan. Macam Allah SWT sihat, Allah bagi sakit. Dengan sakit tu kita rasa, ui nikmatnya sihat. Ni Allah bagi cerah ni kita rasa nikmat. Tak rasa, tak cuba Allah bagi gelap. Bagi blackout ni, hampir tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada lampu. Ketika tu baru kita rasa, ui hangat. Kita rasa kelamnya. Baru ketika tu kita rasa kenikmatan yang kita dapat. Yang kita, kenapa? Kita tak rasa benda tu nikmat. Bapa kita duduk dalam nikmat, kadang-kadang kita lupa kita dapat nikmat. Sebab apa? Kita duduk dalam nikmat. Cuba dalam keadaan Allah tarik nikmat tu ketika tu. Oh, seronoknya dengan aircon, dengan kipas, dengan lampu. Tak ada baru sah tu kita hari tu di belah sahabat kita, belah Padang Miha, belah kok Badan Serai hari tu ni. Tak ada ayak di perut ayam, tak ada. Saya pun hari saya bergaduh tuan-tuan. Duk tunggu tepi jalan. Baru rasa tuan-tuan. Pakai dangku ayak sungai dan baru rasa nikmat. Tu Allah baru tarik berapa sahaja, berapa hari Allah tarik. Allah tarik hanya 3 hari. Dalam 1 tahun 360 hari lebih tu Allah tarik 3 hari pun kita rasa gelabah dah. Yang duk bagi 300,000 tak rasa pun, tak pernah pun ucap alhamdulillah, syukurnya Allah 300 hari Allah bagi ayam. Allah tarik 3 hari yang pun rasa gelabah dah. Rasa tak boleh nak mandi lah, rambut sampai tajam lah. Nak mandi kan nak minum ni, pakai duk angkut tunggu tepi jalan bergaduh macam-macam kita dengar. Baru Allah tarik baru 3 hari. Allah bagi 300 hari kita lupa pada Allah. 3 hari tak ada baru ingat Allah. Tu kadang-kadang Allah bagi supaya kita ingat Allah. Dalam 300 hari lebih hang tak mau ingat dengan Allah, aku bagi hang tak ada ayat baru hang Allah, susahnya Allah nak mandi baru Allah. Macam kita sebut dululah, kita lah sebulan ni ada berapa hari sakit gigi. Sakit nak gigi? Tak sakit cuba Allah bagi sakit gigi. Nak tidur tak boleh, pusing kanan tak boleh, pusing kiri tak boleh. Ketika tu agak-agak benar apa yang kita sebut? Allah, sakitnya ya Allah. Baru sebut nama Allah. Masa sihat? Ye 7 hari mencintaimu. Lupa Allah. Tidur pun nyanyi, tidur pun danduk dan sebagainya. Lupa akan Allah. Bagi sakit gigi, baru sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu waliyul mu'minin. Allah ialah pelindung, penolong sekalian orang beriman. Jangan takutlah, yakin dengan Allah. Mungkin Allah tak bagi hari ni, Allah bagi besok. Mungkin Allah tak bagi besok, tahun depan, 20 tahun kan. Mungkin Allah tak bagi kita, Allah bagi dekat anak kita. Ni doa-doa orang tua-tua dulu ni kita dapat dah. Dulu mana ada api, dulu mana ada kipas, dulu mana ada aircon,
Dulu orang tua-tua kita tak tahu sini tahu lah kampung Tuan Haji tahu rumah kita. Kampung Rambung. Kampung raya Tuan Haji pi dah. 2 kali Tuan Haji dah, 2 kali pi rumah saya. Lampu pun tak ada tuan-tuan. Orang dulu mungkin depa doa ya Allah bagi lampu. Dia dulu lampu pakai jamu habis jalan. Pi mengaji pakai beta toslet, pakai gusling tuan. Kenori pun payah tu. Pakai telaga nu angkuk macam ni. Susahnya orang dulu doa-doa. Lah, dulu Allah tak bagi. Allah bagi dekat anak cucu kita. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi anak cucu kita. Allah bagi kita di akhirat. Itu yang hak lebih utama. Di akhirat besok ni ketika Allah bagi, ketika tu Nabi kata kalaulah mereka tahu apa yang aku tahu, nescaya mereka akan minta diuji sampai bila-bila. Kalaulah mereka tahu yang diuji ni kebaikannya begitu banyak, nescaya mereka akan minta diuji sampai bila. Nescaya Nabi minta sampai bila-bila diuji. Walaupun Nabi kata walaupun disusuk dengan duri, Allah Subhanahu Wa Taala kifarahkan dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjatnya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala-pahala. Allah tak nampaklah di akhirat esok ketika tu berduyung-duyung pakat main nak bantu kita. Mai semayang kan nak tolong kita. Puasa nak tolong kita. Ni mengaji malam ni akan tolong kita. Ni kapek-kapek ni esok jadi saksi di mahkamah Allah. Ketika tu tak ada dah peguam bela yang sanggup nak tolong kita. Tak ada lah. Adik-beradik, bukan kata adik-beradik. Nabi-nabi pun tak dapat nak tolong kita. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa. Nafsi. Kami juga ada salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Nuh, pucat muka Nabi Nuh, takut kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu ni apa yang kita buat ni akan mai tolong kita. Ketika tu Allah kata tujuan kamu tu baik. Allah kata semayang baik, puasa baik, zakat baik, semuanya baik belaka, tapi belum cukup. Apa yang terakhir kami tolong kita? Al-Islam. Dengan Islam ni lah yang menyelamatkan yang lain. Tapi kalau rosak Islam, semayang pun rosak, puasa pun rosak. Ni kena jagalah Islam tu. Tapi hak benar lain, semuanya akan mai tolong kita di akhirat nanti. Ayat-ayat suci menjelaskan bahawa siapa yang beriman secara tuluh ikhlas, bukan ada kepentingan apa-apa, dia buat semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kedudukan. Contohnya Nabi ditawarkan dengan harta, Nabi ditawarkan dengan tahta, Nabi ditawarkan dengan wanita, Nabi tolak. Sekiranya matahari ni letakkan pada tanganku, bulan letakkan tangan kiri untuk aku nak tinggal, untuk nak bawa ajaran, agar nak dakwah jalan Allah ni, nescaya aku takkan tinggal. Dia buat kerana apa? Perintah Allah SWT sama kita. Kita buat kerana apa? Kita buat kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita sebut selalu, carilah redha Allah walaupun orang tak suka, nescaya Allah redha. Jangan kita cari redha manusia menjabatkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah murka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung, pengawas, pengatur segala hal ehwal, bahawasanya mukmin itu tidak akan ada pelindung dan pengawas baginya melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Pembentukan iman adalah berdasarkan penggunaan wasilah hidayah yang dikurniakan Allah. Benda-benda ni sebagai wasilah penyebab kita untuk nak mendapat redha Allah Ta'ala. Benda-benda tadilah kita guna Allah bagi benda-benda atas dunia sebagai alat untuk kita guna untuk mendekat Allah. Itu yang kita duk sebut selalu. Dunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta untuk kita, tapi kita kena ingat kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta untuk akhirat. Dunia Allah cipta untuk kita urus sebagai khalifah, sebagai hamba pada Allah, untuk kita urus. Tapi kita kena ingat, kita Allah cipta bukan untuk dunia, Allah cipta kita untuk akhirat. Maka kita gunakan dunia sebagai wasilah untuk kita sebagai nak menuju kepada akhirat. Digunakanlah sedekahnya dengan gunakan masa-masa yang Allah bagi ni untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang dikurniakan Allah kepada manusia, iaitu panca indera, akal fikiran dan nilai adil. Kita ingat, kita berhenti tantu dulu. Insya-Allah lepas ni dia banyak lagi ni kesan-kesan sampai yang ke berapa? Sampai yang ke 10 11 sampai 11
sampai sebelah, insya-Allah baru kita masuk bahagian yang keempat, iaitu bahagian yang disebut dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya adalah kita baru yang keempat, lagi kita akan habis yang sampai yang ke-11. Jadi ada 7 lagi lah. Di 7 ni agak-agak 7 ni habis tahun ni lah. 7 kalau tak ada tahun ni lah. 7 kalau kita satu tajuk tu sebulan, dalam bulan 10, 11, 12, 1, 2, bulan 3, bulan 4 lah. Bulan 4 baru kita habis tajuk ni, baru kita akan masuk iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Jadi marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barash wal junan wal juzam min syai'in minal asqam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihilah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, kau permudahkanlah kehidupan ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.